Assalamualaikum semua. Lama kan kita tak jumpa di YouTube? Okey, pada hari ini, cikgu nak ajak kamu melihat satu gambar yang menunjukkan situasi sampah. Pernah tengok tak keadaan macam ni? Cikgu yakin kamu mesti selalu tengok kan di kawasan perumahan kamu? Jadi untuk hari ini, tajuk yang akan kita belajar ialah tentang sisa domestik. Okey, baiklah. Sisa domestik ni terdiri daripada sisa organik dan juga bukan organik. Jom kita tengok sisa organik dulu. Sisa organik ni merupakan bahan yang boleh diurai dan dilupuskan. Okey, bahan ini dihasilkan dari sumber haiwan dan juga tumbuhan. Terdapat dua kategori bagi sisa organik, iaitu sama ada dalam bentuk pepejal atau dalam bentuk cecair. Kalau dalam bentuk pepejal, antara contohnya adalah seperti sisa makanan dan juga sisa kebun. Sisa makanan ni macam yang selalu kita makan kan. Lepas makan, kita buang. Itu adalah sisa makanan lah. Okey, manakala sisa kebun ni adalah hasil daripada kita buat aktiviti berkebun setiap hari. Okey, ranting, daun, kemudian mungkin rumput yang telah dipotong juga dipanggil sebagai sisa kebun. Okey, bagi sisa organik dalam bentuk cecair, contohnya ialah seperti air kumbahan. Air kumbahan ni merupakan najis manusia lah. Okey, bagi sisa bukan organik, ia dihasilkan dari sumber mineral, okey, dan juga merupakan bahan yang sukar diurai dan dilupuskan. Seperti sisa organik juga, sisa bukan organik turut terdiri daripada kategori pepejal dan juga cecair. Bagi kategori pepejal, antara contohnya ialah seperti besi buruk dan juga kaca. Okey, manakala bagi kategori cecair adalah seperti minyak masak yang telah digunakan. Baiklah, sebenarnya pembuangan sisa domestik di Malaysia ni menimbulkan pelbagai kesan negatif sama ada kepada alam sekitar atau kepada manusia sendiri. Jom kita tengok apa kesan-kesannya. Yang pertama, pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal akan menyebabkan banjir kilat semasa hujan lebat. Okey, ini kerana pembuangan sisa domestik ke dalam longkang, parit dan sungai akan menyebabkan aliran air tersekat. Yang kedua, pembuangan sisa domestik yang tidak terkawal dan berterusan akan meningkatkan kos penyelenggaraan. Okey, ini akan mengakibatkan pihak berkuasa tempatan terpaksa membiayai kos penyelenggaraan tapak pelupusan, membaik pulih kemusnahan, perawatan air tercemar dan juga gaji pekerja. Bayangkan kalau di Malaysia setiap hari orang membuang sisa domestik yang sangat banyak. Tempat pelupusan sampah boleh bertukar menjadi sebuah gunung. Okey, seterusnya, pembuangan sisa domestik yang berterusan akan mengundang wabak penyakit. Okey, tempat-tempat yang mana sampah banyak ni akan menyebabkan air bertakung, bau yang tidak menyenangkan. Okey, kemudian timbunan-timbunan sampah tu juga akan mengundang adanya hidupan-hidupan liar yang berbahaya. Tikus, lipas dan lalat menularkan wabak penyakit. Jadi, pembuangan sisa domestik akan menyebabkan kita terdedah kepada penyakit-penyakit seperti taun, demam denggi, malaria, Zika dan juga rotavirus. Seperti yang anda lihat, pembuangan sisa domestik yang berterusan akan mengakibatkan pencemaran alam sekitar. Pencemaran udara berlaku apabila berlakunya pembakaran sisa domestik di tapak pelupusan sampah. Boleh anda bayangkan dia punya bau? Okey, pencemaran air pula berlaku apabila sumber air seperti sungai tercemar akibat manusia membuang sampah ke dalamnya. Ini juga menimbulkan pencemaran bau di mana timbunan sisa domestik yang tidak diuruskan dengan baik akan mengakibatkan timbulnya bau yang tidak menyenangkan. Berikut merupakan langkah mengurangkan kesan pembuangan sisa domestik di Malaysia.
Langkah yang pertama ialah pendidikan alam sekitar. Pendidikan alam sekitar ini boleh dijalankan sama ada di sekolah ataupun di institusi pendidikan yang lain. Tujuan pendidikan alam sekitar dijalankan adalah untuk memberi ilmu dan juga pengetahuan kepada pelajar tentang pentingnya menjaga alam sekitar supaya terus lestari sehingga masa hadapan. Pendidikan alam sekitar ini boleh dilakukan melalui pelbagai cara. Antaranya ialah melalui subjek sains dan geografi untuk memupuk kesedaran murid. Melalui aktiviti kelab dan persatuan juga, pelajar dapat melakukan pelbagai program seperti gotong royong bagi menimbulkan kesedaran dan juga pengalaman dalam menjaga alam sekitar. Seterusnya, aktiviti kitar semula boleh dijadikan sebagai aktiviti tambahan bagi persatuan dan kelab di sekolah. Pelajar dapat memupuk sifat bertanggungjawab dan juga dapat memupuk sifat keusahawanan dalam menguruskan sisa domestik. Seterusnya, pelbagai kempen boleh dijalankan oleh agensi-agensi kerajaan, NGO, pihak berkuasa tempatan dan juga orang perseorangan. Sebagai contoh, Jabatan Alam Sekitar menjalankan kempen seperti kempen 3R, kempen Cintai Sungai Kita dan pelbagai lagi. Langkah seterusnya ialah penguatkuasaan undang-undang. Akta Pengurusan Sisa Pepejal dan Pembersihan Awam iaitu Akta 672 dan 673 dikuatkuasakan untuk menguruskan sisa domestik dengan baik dan juga sistematik. Pesalah akan diberikan denda dan hukuman yang berat bagi memberikan kesedaran kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga alam sekitar. Pernah tak awak dengar tentang loji waste to energy? Loji waste to energy ni diwujudkan untuk mengurangkan sisa yang perlu dihantar ke tapak pelupusan sekaligus mampu mengurangkan bau daripada kawasan sampah. Bagaimana waste to energy berlangsung? Sampah yang dibuang oleh pengguna dikutip oleh vendor kemudian dihantar ke loji. Di loji akan berlakunya proses di mana sampah tersebut akan ditukar kepada tenaga. Sama ada dalam bentuk minyak, pelincir, dalam bentuk gas dan juga dalam bentuk elektrik. Jadi lebih selamat, lebih mesra alam kan kalau macam ni? Okey, seterusnya boleh juga kita menggunakan pinggan ubi kayu bagi menggantikan polistrina. Kita pun tahu polistrina ni ada bahan-bahan yang tidak okey dengan alam sekitar kita. Okey, jadi apa kata kita menggunakan sumber-sumber alam untuk ditukar kepada bahan-bahan yang boleh menggantikan penggunaan bahan-bahan daripada petroleum supaya lebih selamat kepada alam sekitar kita. Okey, apa yang anda lihat sekarang ialah salah satu daripada loji waste to energy. Langkah yang terakhir ialah amalan 5R. Pernahkah anda semua mendengar tentang amalan 5R? Amalan 5R ini terdiri daripada rethink, reuse, reduce, recycle dan juga repair. Rethink ialah fikir dulu sebelum buang ataupun kita berfikir dulu sebelum melakukan apa-apa perkara yang boleh mencemarkan alam sekitar. Sebagai contoh, sebelum ni kalau kita pergi ke pasar raya membeli barang, kita tahu pasar raya tentunya akan memberikan kita plastik. Dan plastik adalah satu bahan yang sukar dan mengambil masa yang sangat lama untuk diuraikan. Jadi apa kata kita refuse dengan membawa sendiri beg membeli belah kita? Boleh? Okey, seterusnya ialah reuse. Reuse ni ialah guna semula jika masih boleh digunakan. Kita tidak perlu membeli barang yang baru kan? Jadi kita masih boleh guna sekiranya bahan tersebut masih boleh digunakan. Okey, dengan cara ini kita menyelamatkan banyak bahan mentah daripada alam sekitar daripada terus diteroka untuk digunakan. Seterusnya ialah reduce. Reduce ni maksudnya mengurangkan isi padu penghasilan sampah sarak. Sebagai contoh kita ambil kertas. Okey, kertas ni selalunya kalau orang tulis salah kita akan ponyokkan dan buang, betul tak? Okey, jadi apa kata kali ni bila kita tulis pastikan kita tulis di dua-dua muka surat. Kita gunakan depan dan belakang. Okey, kalau salah kita padam.
Okey, padam, kita tulis balik. Ataupun kita buatlah macam mana untuk tidak membazirkan kertas tersebut. Kalau kita photostat, pastikan photostat depan dan belakang. Okey, dan satu lagi, untuk menjimatkan kertas, kita boleh menggunakan cara elektronik seperti menggunakan email, WhatsApp, Telegram untuk menggantikan mesej-mesej yang ditulis di kertas. Jimat kan? Okey, seterusnya ialah recycle. Recycle ni ialah kita mengasingkan sisa domestik mengikut kategori. Sama ada kertas, botol tu kaca lah kan, plastik, waste material dan sebagainya. Jadi kalau kita asingkan, kita boleh jual kepada vendor dan kita boleh dapat duit daripada sisa domestik yang dijual tersebut. Okey, untung juga. Okey, dan yang terakhir ialah repair. Repair ni ialah kita baiki selagi mana masih boleh dibaiki. Kalau tak teruk sangat kerosakan, boleh dibaiki, janganlah beli yang baru. Sebab kalau kita beli peralatan yang baru, nanti kilang pun terpaksa keluarkan yang baru dan terpaksa ambil bahan-bahan mentah dari alam. Jadi untuk mengurangkan pembaziran, untuk mengurangkan penerokaan sumber yang berterusan, apa kata kalau masih boleh digunakan, teruslah gunakan. Okey? Ataupun kalau dah tak nak gunakan, boleh jual pre-love kepada orang. Dan kita pun boleh dapat duit daripada situ. Okey, setakat itu saja semua. Kalau ada masalah, boleh hubungi cikgu untuk tanya. Dan kita tunggu latihan yang akan cikgu bagi lepas ni, okey? Assalamualaikum.